sakit. Ketika wow. Event.
Assalamualaikum. Boleh mula Waalaikumsalam Ustaz. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi bashshir wa la tunaffir. Allahumma rabbi tammim bil khairi la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna na'udzubika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Alhamdulillah, bila sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnianya kita dipertemukan pada pagi hari Rabu yang berbahagia ini, yang kita berada pada hari-hari yang terbaik dunia seperti mana yang telah disebut oleh baginda Nabi SAW, yang mana beramal salih di 10 hari yang awal Zulhijjah ini adalah hari-hari yang terbaik untuk kita melaksanakan amal salih yang banyak. Saya mendoakan semua para penderma, penyumbang
yang berada pada pagi ini mengikuti program kita pada pagi ini, moga-moga diberikan kesihatan yang baik insya-Allah, diberikan umur yang berkat, masa yang bermanfaat, dan harta yang kita infakkan insya-Allah menjadi saham akhirat kita yang paling besar. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati, dan insya-Allah perpisahan kita perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sukalah untuk kali pertamanya memperkenalkan diri sedikit sebanyak. Saya Zafri Amali bin Amaladdin, berasal daripada Kuala Lumpur. Sekarang ini menetap di Kampung Losong Haji Mat Syafi'i, dan mula menjadi pensyarah Qur'an dalam sebelum puasa tahun lepas lah, sebelum puasa tahun 2021, baru sangat, baru 3 semester saja di Qur'an. Dan alhamdulillah saya juga adalah salah seorang imam di Masjid Losong Haji Mat Syafi'i. Dan saya secara peribadi mohon maaf lah kalau suara agak tenggelam sikit, sebab baru baik daripada demam ni pun masih ada batuk-batuk sikit ni. Jadi moga-moga saya harap semua dapat dengar lah akan suara saya jelas atau tidak. Kalau tak jelas boleh bagi tahu tak jelas. Baik. Tajuk yang diberikan pada saya insya-Allah pada pagi ini dalam masa yang sangat ringkas adalah berkaitan dengan Sirah Zulhijjah, pengajaran kepada kisah penaklukan Kaabah oleh tentera Abrahah. Jadi bila mana kita sebut tentang kisah ini, tak lain tak bukan kita akan merujuk kepada tafsir bagi satu surah, iaitu surah Al-Fil, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, faj'alahum ka'asfin ma'kul. Yang mana kita saya yakin dan percaya tuan-tuan semua ma'ruf ataupun kenal akan surah ini dan biasa kita baca dalam sembahyang dan sebagainya. Namun di sebalik surah Al-Fil ini terdapat kisah yang sangat besar. Yang kita sebut bagaimana seorang pemerintah di Yaman, yang mana dia ini bernama Abrahah. Abrahah ini kita sebutkan seorang pemerintah di Yaman, dan dia ini menjadi pemerintah di Yaman kerana diutus oleh Raja Habsyah pada ketika itu. Jadi dia ni adalah lantikan Raja Habsyah. Dia tahu negara Habsyah ni sebelum datangnya Islam, dia ni adalah agama Kristian. Dia telah menghantar Abrahah untuk menjadi raja di sana, di Yaman. Yang mana asalnya tentera-tentera yang dihantar untuk pergi menyerang Kaabah ini adalah asalnya arahan daripada Raja Habsyah sendiri. Maksudnya daripada Raja Habsyah yang menghantar dan mengutuskan Abrahah supaya Abrahah ini menyerang akan Mekah, ataupun dengan lebih tepat tujuannya untuk meruntuhkan Kaabah Al-Musharrafah. Maka disebutkan bahawasanya Abrahah ini adalah salah seorang daripada 2 orang ketua yang memimpin akan bala tentera yang cukup besar dan cukup hebat ini. Sehingga kita akan tengok nanti bagaimana bala tentera ini dipimpin ataupun termasuk dalam bala tentera tersebut bukan sekadar tentera daripada manusia. Ini ada kisah ataupun ada juga gajah yang dibawa bersama-sama. Kita akan tengok kejap lagi berkaitan dengan macam mana keadaan gajah tersebut bila mana dia nak masuk ke Kaabah ataupun nak menghancurkan Kaabah seperti mana kita sebutkan tadi. Kemudian diceritakan lagi, jadi bila mana Abrahah ini mendapat kuasa, maka dia telah membina akan satu gereja di Yaman. Gereja ini diberi nama Al-Qalis. Tuan-tuan boleh Google nama Al-Qalis ini, Alif Lam Qaf Lam Yasin, Al-Qalis. Gereja Al-Qalis, tuan-tuan boleh Google dan boleh tengok gambar dia macam mana. Dia sekarang ni berada di tengah-tengah satu pekan di Yaman tu. Jadi dia macam ada satu bulatan, di tengah-tengah tu ada macam rumput yang tak terjaga dengan baik lah. Dikatakan Allahu Alam itu yang dibina oleh Abrahah. Apa tujuan Abrahah membina Al-Qalis ini? Disebutkan Abrahah membina Al-Qalis ini adalah tujuan untuk menandingi mereka yang pergi melaksanakan haji di Makkah Al-Mukarramah. Jadi pada ketika itu disebutkan dibina Al-Qalis untuk menandingi mereka yang pergi melaksanakan haji. Seolah-olah nak mengatakan Kaabah ni selain orang pergi buat haji di Mekah, orang juga boleh datang bina satu gereja di Yaman yang disebut sebagai Al-Qalis ini untuk melaksanakan ibadat haji. Ini
hasad lah, kita sebut hasad, dengki Abrahah ini kepada orang Arab Quraisy pada ketika itu. Dan dibina Al-Qalis ini, binaan asalnya cukup dahsyat. Sehingga mana disebut oleh Imam Ibn Kathir, dinyatakan bahawasanya binaan Al-Qalis itu tingginya sehingga mana kalau kita ni pakai topi, seolah-olah pakai macam kopiah ke apa, nak kata tingginya binaan Al-Qalis tu, kalau kita tengok depan mata kita, sampai boleh jatuh kopiah. Topi kita boleh jatuh, disebut. Bila mana dongak ke atas nak tengok hebatnya, akan besarnya binaan itu, jadi boleh jatuh kopiah itu. Ini disebut oleh Imam Ibn Katsir. Kemudian diceritakan lagi bagaimana Abrahah juga yang pergi dengan tujuan melaksanakan gereja tersebut, mendirikan gereja tersebut dan dengan tujuan untuk menandingi Kaabah dan cemburu kepada orang-orang di Mekah yang mana menjadi tumpuan untuk mereka ni melaksanakan ibadat haji. Seperti mana kita tahu yang Allah sebut dalam Al-Quran, min kulli fajjin amiq, kata Allah, iaitu orang-orang akan datang ke Mekah daripada segenap pelosok dengan pelbagai cara. Hari ini kita saksikan orang pergi dengan kapal terbang, ada yang zaman dahulu mungkin pergi dengan kapal laut, ada yang berjalan kaki, ada seorang baru ni Mak Saleh daripada UK, United Kingdom, berjalan kaki berapa bulan untuk sampai ke Makkah Al-Mukarramah daripada United Kingdom dan sebagainya. Kita sebut mereka ni datang daripada segenap pelosok untuk melaksanakan ibadat haji yang mulia ni. Walaupun kita tak nafilah, di zaman dahulu ni kita sebutkan bahawasanya haji mereka itu adalah haji yang telah dipengaruhi pada asasnya diambil daripada Nabi Ibrahim. Memang sangat baiklah seperti apa yang kita duk lakukan sekarang. Tapi haji di zaman jahiliah, puak-puak kafir Quraisy ni telah menokok tambah. Antaranya kalau tuan-tuan baca dalam kitab-kitab sirah, menyatakan disebut bahawasanya bagaimana haji di zaman itu, kalau mereka bertawaf dalam keadaan telanjang. Minta maaf sebut, bertawaf dalam keadaan telanjang. Maka kalau dia ni asal daripada orang Mekah, dia kena pakai pakaian rasmi orang Mekah. Kalau tak ada pakaian rasmi orang Mekah, mereka kena bertelanjang. Dan kalau para wanita mereka, kalau bukan asal daripada Mekah, maka mestilah mengenakan pakaian yang kita kata senipis-nipis ni. Ini disebut dalam kitab-kitab sirah. Tuan-tuan boleh baca antaranya dalam Rahiqil Makhtum, diceritakan dengan jelas berkaitan dengan perkara ini. Kemudian disebutkan lagi bagaimana mereka zaman jahiliah ni melaksanakan ibadat haji dengan bertawaf itu sambil bertepuk dan bersiul. At-tasfir wa at-tasfiq. Disebut mereka ni bersiul-siulan dan juga bertepuk-tepuk tangan sambil duduk bertawaf. Alhamdulillah, datangan Nabi Muhammad SAW telah membuang dan memansuhkan semua perkara-perkara yang bid'ah, yang tak betul, yang bercanggah dengan Islam ni telah dihapuskan oleh baginda Nabi SAW. Seterusnya, balik pada kisah kita tu, bagaimana Abrahah ini, bila mana tujuan asalnya membina Al-Qalis untuk menarik umat manusia ni supaya pergi ke sana melaksanakan ibadat haji, berita ni telah sampai kepada orang-orang Quraisy. Sehinggalah orang-orang Quraisy ini menyatakan rasa tak puas hati mereka kepada Abrahah dengan cara ada orang memberi satu surat kepada tentera Abrahah ataupun kepada Abrahah sendiri kaitan dengan bagaimana mereka ni orang Quraisy tidak berpuas hati. Maka disebutkan bagaimana Abrahah ni setelah mana mengetahui yang orang Quraisy tak puas hati dengan Abrahah sebab telah membina sebuah binaan di Yaman untuk menandingi Kaabah Al-Musharrafah, maka diceritakan bahawasanya sebahagian Abrahah ini pun dah tahu respon orang Quraisy yang sangat marah pada ketika itu, maka Abrahah pun bersumpah. Dia pun kata apa? Aku bersumpah aku akan pergi ke Makkah, yakni ke Kaabah, dan aku akan mengeluarkan batu Kaabah ini sebiji demi sebiji, satu batu demi satu batu, kata Abrahah. Kemudian disebutkan lagi Abrahah pun mengantarlah tenteranya yang sangat ramai pada ketika itu, yang mana tentera tersebut tak pernah dilihat ramai jumlah itu pada ketika itu. Sebelum ni tak pernah nampak tentera yang cukup ramai seperti mana yang dihantar oleh Abrahah. Kemudian muslimin muslimat dirahmati Allah, maka mereka ini telah membunuh, tentera-tentera Abrahah yang dahsyat ni telah membunuh beberapa kabilah daripada kabilah-kabilah orang Arab sepanjang perjalanan mereka nak pergi ke Makkah. Dan pada ketika itu juga mereka telah sampai ke Taif. Dan bila mana sampai ke Taif ini, kita tahu Taif ini tak berapa jauh daripada Makkah. Taif ini mereka sampai di sana, mereka berjumpa dengan seorang yang bernama Mas'ud bin Mu'attib. Mas'ud bin Mu'attib ni tuan-tuan adalah salah seorang daripada penduduk Taif yang diberi nama Bani Saqif.
Kalau kita nak tahu asal Bani Saqif ni adalah asalnya penduduk-penduduk daripada Taif. Maka orang-orang Taif ni, antaranya Mas'ud bin Mu'attib ini, dia telah menyebut satu perkataan kepada Abrahah. Dia kata, kami dengan kamu ni tak ada clash, maksudnya tak ada apa-apa masalah. Dan disebutkan kami kamu bukan nak memusnahkan berhala-berhala kami. Disebut kepada Abrahah, kamu bukan datang untuk memusnahkan berhala-berhala kami. Yang ini disebut sebagai Allat wal Uzza. Allat wal Uzza ni dua berhala yang besar yang ada di Makkah pada ketika itu. Maka kata Mas'ud bin Mu'attib, kamu ni bukan datang, wahai Abrahah, untuk memusnahkan berhala-berhala kami seperti Allat, tetapi kamu datang adalah untuk meruntuhkan Kaabah yang dipuja oleh mereka yang ini penduduk Mekah pada ketika itu. Dan maksud kamu adalah untuk datang meruntuhkan Kaabah, bukannya datang untuk kita kata merosakkan berhala-berhala kami. Maka Mas'ud bin Mu'attib ini kita sebutkan pada ketika itu menyampaikan pendapatnya bahawasanya kita dengan Abrahah ni tak ada masalah. Jadi kita boleh bekerjasama untuk sama-sama meruntuhkan Kaabah pada ketika itu. Maka orang-orang yang kita sebut orang-orang Bani Saqif ataupun orang Taif ini, mereka telah mengutuskan seorang yang bernama Abu Righal. Abu Righal ini tuan-tuan, yang mana dia ini menjadi wakil kepada orang-orang Taif untuk bersama-sama dengan Abrahah. Dan setibanya tentera Abrahah di Murammas, iaitu satu tempat yang berdekatan dengan Mekah, berdekatan dengan Mekah, iaitu satu tempat, Murammas ini adalah satu tempat perjalanan ketika nak menuju ke Mekah daripada Taif, satu tempat nama Murammis. Maka diceritakan di sini bahawasanya Abu Righal ini telah bersubahat dengan Abrahah. Maka di situ juga dia telah dibunuh dan direjam oleh orang Arab pada ketika itu. Orang Quraisy telah membunuh Abu Righal yang telah bersepakat dengan Abrahah pada ketika itu. Sehinggalah disebut dalam satu syair, wa arjumu qabrahu fi kulli amin karajmin nasi qabran Abi Righal. Maka direjamlah akan kuburnya setiap tahun seperti mana manusia merejam akan kubur Abi Righal. Abi Righal ni kira khianatlah kepada penduduk tanah Arab ataupun Mekah pada ketika itu. Kemudian disebutkan lagi Abrahah telah menghantar sebahagian daripada tenteranya untuk masuk ke Makkah Al-Mukarramah. Dan akhirnya tentera-tentera Abrahah yang sangat dahsyat, sangat hebat ni telah berjaya menguasai apa yang perlu mereka kuasai pada ketika itu. Antara benda yang mereka dapat adalah mereka dapat mengambil daripada orang Mekah 200 ekor unta. 200 ekor unta ni banyak tuan-tuan. Kalau kita sebut hari ni, unta ni kiralah harga seekor unta adalah sekali ganda harga lembu. Kalau 200 ekor dah berapa dah tuan-tuan. Kita sebut cukup banyak lah jumlah yang kita sebut unta-unta yang ditawan daripada milik Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni kita tahulah atuk kepada baginda Nabi SAW. Jadi bagaimana dia telah menakluki 200 ekor unta ni. Kemudian ketika itu orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy pada ketika itu bersepakat, yang mana datang daripada beberapa golongan, iaitu daripada Quraisy, Kinanah dan juga Huzail. Mereka ni telah bersepakat untuk memerangi Abrahah. Bila mana tahu yang Abrahah dia dah menawan 200 ekor unta ni, maka ketiga-tiga puak besar dalam kalangan orang Quraisy ini sendiri telah berpakat untuk melawan ataupun berperang dengan Abrahah. Kemudian akhirnya mereka mengetahui bahawasanya kalau mereka lawan sekalipun, mereka tak akan dapat untuk menandingi kehebatan dan ramainya tentera Abrahah yang sangat kuat pada ketika itu. Maka akhirnya mereka buat keputusan untuk tidak menyerang akan Abrahah dan menggunakan cara yang lain, iaitu caranya adalah bagaimana Abrahah sendiri telah menghantar seorang wakil daripada kalangan mereka untuk berjumpa dengan pembesar-pembesar Quraisy, yang mana mereka ni nak memberitahu akan hajat mereka pada asalnya untuk memasuki Kaabah. Namun disebabkan sifat tamak dan sombongnya Abrahah ini, akhirnya dia tidak jadi hantar seorang wakil. Akhirnya disebut terus dimasuk ke Mekah pada ketika itu, dan terus dengan tujuannya untuk meruntuhkan Kaabah. Maka orang-orang Quraisy telah menghantar seorang wakil mereka, iaitu tidak lain tidak bukan atuk Nabi SAW sendiri, iaitu Abdul Muttalib. Yang mana setelah mana Abdul Muttalib ini dihantar ke
ke Abdul Muttalib, dihantar untuk berjumpa dengan orang-orang Abrahah sendiri, berjumpa dengan Abrahah sendiri. Ketika itu Abrahah sedang berehat di satu katil miliknya, dan dia duduk di bucu katil tersebut dan dia berkata kepada penterjemah. Jadi mungkin bahasa yang digunakan pada ketika itu, orang Yaman ni tak menggunakan bahasa Arab lah, dan jadi mereka kita sebut menggunakan bahasa lain sehingga berhajat kepada penterjemah. Allahu alam, disebutkan di sini dalam riwayat Ibnu Katsir menyatakan bahawasanya Abrahah ini menggunakan penterjemah, ataupun mungkin Abrahah sebab dia asal daripada Habasyah, mungkin orang Habasyah menggunakan bahasa lain. Jadi kita sebutkan dia berhajat kepada penterjemah untuk bercakap dalam bahasa Arab dengan Abdul Muttalib pada ketika itu. Maka disebutkan Abrahah ni telah bercakap pada Abdul Muttalib dengan menyebut mahajatuka wa madza turid, apakah hajat kamu dan apakah yang kamu nak. Maka berkata Abdul Muttalib, sesungguhnya inna hajati yarudda alayya Abrahah mi'atai ba'ir istawla 'alaiha awanu. Yang mana aku ni, Abdul Muttalib mengatakan, aku ni tak ada hajat yang lain melainkan aku nak dipulangkan kembali 200 ekor unta yang telah pihak Quraisy ambil daripada aku. Minta maaf, pihak Abrahah telah mengambil daripada pihak Abdul Muttalib atau pihak Quraisy ni. Maka Abrahah pun berkata lagi pada tukang terjemah dia itu, laqad kunta ajabtani hina ra'aituka. Kamu ni wahai Abdul Muttalib, aku telah terpegun denganmu saat mana aku melihatmu. Dan summa qad zahadta fika hina kallamtani, dan kau telah bercakap dengan aku dalam gaya orang-orang yang merendah diri. Maksudnya Abdul Muttalib ni pergi bercakap dengan Abrahah tidaklah marah, tidaklah kita kata nak berperang atau bercakap macam tak puas hati dan sebagainya. Dia pergi dengan keadaan yang baik, seolah-olah merendah diri bila mana bercakap dengan Abrahah. Sekarang ini kata Abrahah lagi, kamu bercakap kepada aku tentang 200 ekor unta yang kami telah tawan. Kenapa engkau tak bercakap dengan aku berkaitan dengan rumah, yakni Kaabah, yang mana agama kamu dan juga agama nenek moyang kamu duduk sujud padanya, yang mana aku datang ini untuk meruntuhkan Kaabah tersebut, kata Abrahah. Jadi dia menyatakan hasratnya pada ketika itu adalah untuk datang dan meruntuhkan Kaabah Al-Musyarrafah. Disebut dengan jelas kepada Abdul Muttalib yang merupakan pembesar Quraisy pada ketika itu. Maka Abdul Muttalib ini pun menjawab dengan satu jawapan yang sangat hebat. Disebut apa? Inni ana rabbul ibil. Sesungguhnya aku ini adalah pemilik bagi unta-unta yang kau telah ambil itu. Maksudnya akulah yang menjaga, akulah yang memelihara akan unta-unta tersebut. Wa inna lil baiti rabban sayuhmihu Allah wa sayamna'uhu minka. Disebutkan bahawasanya sesungguhnya aku ini adalah penjaga bagi unta-unta tersebut, tetapi bagi rumah ini, yakni Kaabah tersebut, ada Tuhan yang akan memeliharanya dan akan melarangnya daripada diri kamu untuk dihancurkan. Maka bila mana Abdul Muttalib menyebutkan begini, Abrahah pun membalas. Dia kata, tak ada orang yang akan boleh halang aku, kata Abrahah dengan sombongnya. Dia kata, tak ada orang yang boleh melarang aku daripada aku nak meruntuhkan akan Kaabah ini. Maka jawab Abdul Muttalib pada ketika itu, dia kata, ada kamu dan juga disebutkan bahawasanya akan memelihara Kaabah ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akan menjahanamkan kamu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata-kata Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib pun dikembalikan. Hasil daripada perbincangan itu, Abdul Muttalib ini menerima kembali 200 ekor unta yang telah dia dapatkan pada ketika itu, dapat semula daripada pihak Abrahah. Kemudian Abdul Muttalib pun mengeluarkan arahan kepada pihak Quraisy yang kita sebut ketika itu tidak mahu berhajat untuk berperang dengan tentera Abrahah, sebab tahu dah tentera dia ni sangat hebat dan sangat besar lah. Tentera-tentera yang mereka bawa tu sekumpulan yang sangat ramai, tak mampu ditandingi oleh pihak Quraisy. Jadi Abdul Muttalib selaku ketua bagi orang Quraisy ketika itu, dan sebahagian daripada sahabat-sahabat Abdul Muttalib ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan Kaabah supaya diturunkan pertolongan ke atas diri mereka untuk mereka ini mengatasi ataupun nak menyelesaikan masalah dengan tentera Abrahah ini. Kemudian Abdul Muttalib pun selepas daripada itu menyuruh kepada orang-orang Quraisy supaya orang-orang Quraisy ini pergi berlindung di kaki-kaki bukit. Pergi berlindung di kaki-kaki bukit, takut-takut mereka menyerang, habis dibunuh orang Mekah dan sebagainya. Maka disuruh kepada orang Mekah pada ketika itu untuk bersembunyi di kaki bukit. Dan setelah
keesokan paginya diceritakan bagaimana dalam kisah ini juga, bila mana tentera Abrahah ini dah bersepakat untuk masuk ke Mekah Al-Mukarramah, dan bila mana mereka masuk dengan setidak mena-menanya, kita kata mereka juga membawa satu ekor gajah yang sangat besar. Inilah mungkin diambil daripada kisah ini dan dinamakan surah Al-Fil disebabkan oleh tentera yang bergajah yang dibawa oleh Abrahah pada ketika itu. Maka dibawa akan tentera bergajah ini menuju ke Makkah, ini nak menuju ke Kaabah, dan apabila dia nak menuju ke Kaabah itu dengan tidak semena-mena, gajah tersebut berhenti. Disebut barakal fil. Ini gajah tersebut berhenti. Berhenti yang kita sebut tak bergeraklah. Tak bergerak akan gajah itu. Maka dipukul gajah itu. Dipukul banyak kali sehingga tetap tidak bergerak. Namun bila mana gajah tersebut dipalingkan ke arah Yaman, yakni ke arah yang bertentangan, tidak menghala ke Makkah tapi menghala ke Yaman. Tapi bila dia halakan ke Yaman, dia berjalan seperti biasa. Dan juga bila mana dihalakan gajah tersebut ke arah Syam, dia berjalan seperti biasa. Tetapi asal nak menghala ke Mekah, nak menghala ke Kaabah saja, maka gajah itu berhenti dan tak nak berjalan. Dan akhirnya kita tengok bagaimana kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Fil, iaitu bila mana dihantar kepada mereka ini tayran ababil, burung ababil yang melempar kepada mereka ini akan hijarah min sijil, iaitu tanah, sebenarnya adalah tanah liat yang dibakar. Kemudian tanah liat yang dibakar inilah yang dijatuhkan ke atas tentera-tentera Abrahah pada ketika itu. Jadi ini kisah secara detail apa yang berlaku dan diterangkan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsir bagi surah Al-Fil yang kita dapatkan, yang kita bacakan pada pagi ini. Muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah, kita nak tengok sedikit di penghujung ini berkaitan dengan beberapa pengajaran. InsyaAllah kita kata pengajaran ini kita dapat ambil dan dapat menjadikan dia panduan dalam kehidupan seharian kita, iaitu berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan azab kepada sesiapa sahaja yang melawan akan agamanya. Cuma persoalannya adalah cepat ataupun lambat saja. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang pertamanya akan menurunkan balasan kepada orang-orang yang buat jahat kepada agama Allah, yakni apatah lagi dalam nak meruntuhkan Kaabah, sedangkan Kaabah ni adalah satu syiar bagi umat Islam, lambang tanda kiblat bagi umat Islam yang sebenar. Jadi bila mana ada orang nak melakukan niat-niat yang jahat kepada syiar-syiar Islam ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kita kata melindungi agama ini sendiri. Itu jugalah terhadap Al-Quranul Karim. Yang mana kita tahu ada cubaan-cubaan untuk merosakkan ayat-ayat Quran, menokok tambahkan ayat Quran. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah memelihara Al-Quran ini, dan janji Allah untuk memelihara Quran sampai hari kiamat. Dasarkan pada firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan yakni Al-Quran, dan juga kamilah, kata Allah, yang akan menjaganya. Jadi kita jangan salah faham. Bila mana Allah sebut perkataan kami dalam Al-Quran, bukanlah bermaksud Allah itu ramai. Tidak. Tetapi bila sebut kami ini adalah melambangkan izamatillah, keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah sebut dengan perkataan kami. Dalam Al-Quran Al-Karim banyak berulang akan ayat kami ini banyak berulang dalam Al-Quran. Jadi Allah lah yang bertanggungjawab memelihara Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran dan memeliharanya sampai hari kiamat. Jadi walaupun datangnya orang-orang yang menyelewengkan Al-Quran, cubalah buat macam mana pun dia nak hapuskan mahat-mahat tahfiz sebagai contoh, tapi tetap benda ni Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara sampai hari kiamat. Jadi antara bukti cara Allah pelihara Al-Quran ini, tuan-tuan, adalah dengan cara Allah menjadikan banyaknya mahat-mahat tahfiz yang menyaksikan anak-anak kita ni banyak menghafal Al-Quranul Karim. Ini juga satu cara Allah nak lindungi ataupun nak pelihara Al-Quran sampai hari kiamat. Dan Allah, walaupun kita kata semua mushaf di atas dunia ini dibakar sekalipun, maka dia akan dapat dikumpulkan balik dalam masa beberapa jam sahaja. Kalau kita duduk, semua orang yang mengingati Quran ini duduk sama-sama dan mengumpulkan Al-Quran, saya mereka boleh buat perkara tersebut. Jadi bukan sekadar Al-Quran sajalah, apa-apa sahaja perkara yang mana ada musuh-musuh Allah ini cuba untuk mengganggu gugat ataupun nak menjahanamkan satu perkara di dalam agama Allah,
maka Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara perkara tersebut. Dan pada ketika ini juga diceritakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala membantu golongan yang beriman, walaupun orang beriman ini lemah pada ketika itu. Sebab itu kita selalu sebut dalam Islam ini kita kena pegang dengan satu perkara, iaitu kita ni tidak kuat disebabkan bilangan. Kalau nak ikut bilangan atas dunia hari ni, umat Islam lah yang ramai. Kita kata dekat 2 bilion jumlah orang Islam di atas muka dunia pada hari ini. Tetapi kenapa kita tidak kuat? Sebab kuatnya kita bukan disebabkan oleh ramai orang. Dulu sahabat dia tak ramai. Kita sebut Nabi SAW bersama dengan sahabat bukanlah satu jumlah yang ramai. Tapi mereka ni ada kualiti ni. Yang mana Allah sendiri telah sebut dalam ayat yang banyak. Antaranya Allah sebutkan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idznillah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kemenangan ke atas kumpulan yang sedikit. Berapa kali kalau kita kaji dalam peperangan yang berlaku dalam sejarah Nabi, sirah Nabi SAW, berapa banyak kumpulan yang berperang, yang orang Islam ni kita sebut sentiasa atau majoriti daripada peperangan, kita ni berada pada tempat ataupun pada posisi yang sedikit berbanding dengan musuh-musuh Islam. Perang Badar sebagai contoh, 313 lawan dengan 1000. Masuk perang Uhud, umat Islam hanyalah 1000 orang lawan dengan 3000 orang. Itu pun bukan hakikatnya 1000 orang, hakikatnya 700 saja yang lawan dengan 3000 ni. Sebab orang munafik pada ketika itulah telah meracuni pemikiran orang Islam, sehinggalah orang Islam ini kita kata kembali ataupun patah balik, timbul keraguan dalam hati mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala kerana hasutan daripada puak-puak munafik ketika itu. Dalam perang apa lagi? Perang kita sebut perang Ahzab. Perang Ahzab umat Islam hanya 3000 orang lawan dengan 10,000. Tapi Allah beri kemenangan tanpa banyaknya berlaku pertumpahan darah. Hanyalah kita kata beberapa orang sahabat saja yang telah meninggal dunia pada ketika itu. Antaranya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, yang kisahnya sangat masyhur lah berkaitan dengan peperangan Ahzab. Jadi dalam banyak siri-siri peperangan umat Islam jumlahnya sedikit, namun Allah beri kemenangan kepada mereka. Sebab jumlah bukanlah segala-galanya. Numbers is not everything, kata orang putih. Jadi jumlah ni bukanlah segala-galanya bagi diri kita. Sebab dalam banyak kisah-kisah yang kita sebutkan, mereka yang ikhlas berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala mempertahankan agama Islam, biarlah mereka ni sedikit pun, tetapi mereka tetap diberikan nusrah, bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pentingnya untuk kita faham bukanlah kita ni memiliki jumlah yang ramai, tetapi lebih kepada kualiti umat Islam yang ada pada diri kita. Sebab itulah Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang mafhumnya, kata Nabi, kamu ni akan diratah seperti mana diratah oleh orang-orang yang lapar yang mengerumuni makanan yang sangat lazat. Maka jawab sahabat pada ketika itu, wahai Rasulullah, adakah kami ini jumlah kami sedikit pada ketika itu? Nabi kata tidak, bahkan jumlah kamu ramai. Tapi Nabi sebut walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Tapi kamu ni ibarat kita kata buih-buih yang ada selepas daripada waktu banjir. Macam mana buih, kalau kita tengok buih ni tuan-tuan, kita tiup saja dia pecah dah. Maksudnya kualiti umat Islam di zaman akhir zaman ini tidak sama seperti mana kualiti umat Islam yang berada di zaman baginda Nabi SAW. Dan Nabi sebut juga dalam hadis yang sama, kamu ni akan terkena dengan penyakit al-wahnu. Wa mal wahnu ya Rasulullah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu akan ada satu penyakit yang disebut sebagai al-wahnu. Apakah dia itu al-wahnu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan benci kepada kematian. Hari ini kita sibuk nak buat persiapan untuk kita ni nak duduk berapa lama lagi atas dunia. Ada orang Allah beri dah rumah pada dia, rumah yang cantik, yang selesa. Tapi dia rasa tak puas hati lagi, nak besarkan rumah dia lagi. Kata dia masih kecil lagi, tak bersyukur lagi atas nikmat yang Allah berikan tersebut. Maka kita ni kena fikir yang sebenarnya persiapan kita yang sepatutnya kita buat adalah dengan kita ini membuat persiapan bila hari kita nak dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara pengajaran yang kita boleh ambil juga daripada kisah Abrahah ini ataupun tentera bergajah yang menyerang Kaabah ini adalah kita kena faham bahawasanya semua yang berlaku ini adalah berlaku berdasarkan kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya berada dalam genggaman ataupun dalam kuasa urus tadbir Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang memberikan kemenangan itu adalah Allah. Yang memberikan kekalahan itu adalah Allah. Walaupun umat Islam ataupun orang Quraisy pada ketika itu jumlahnya sangat sedikit, tapi Allah memberi kemenangan pada mereka. Dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala menghantar tentera ataupun burung-burung ababil yang kita sebut telah menjatuhkan hijaratan min sijil, tanah liat yang dibakar yang jatuh kepada tentera-tentera tersebut. Jadi kita kena faham bahawasanya semua yang berlaku di atas dunia ini adalah daripada perancangan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana Allah ini akan tetap membantu agama Islam walaupun sampai satu saat nanti wal-iyadu billah mungkin tak ada orang lagi nak mempertahankan agama. Mungkin tak ada orang dah yang nak meneruskan perjuangan Islam ini. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala akan ganti dengan kumpulan-kumpulan yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam ayat dalam surah At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayatid dunya min al-akhirah fama mata'ul hayatid dunya bil akhirati illa qalil. Disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, apakah sebab kamu ni bila mana diseru kepada berperang berjihad di jalan Allah, berat tubuh badan kamu seolah-olah melekat di atas muka bumi. Yang mana adakah Allah sebut lagi, adakah kamu ni redha kepada kehidupan dunia lebih daripada kehidupan di hari akhirat? Sedangkan kehidupan dunia ni kata Allah adalah sangat sikit kalau nak dibandingkan dengan kehidupan di hari akhirat yang Allah nak beri pada kita dalam syurga lagi, nanti lagi dahsyat tuan-tuan daripada apa yang kita dapat di atas ini. Dan Allah sebut lagi dalam ayat selepas itu, illa tanfiru, kalaulah kamu ni lari, Allah akan mengazab kamu. Wa yastabdil qauman ghairakum, Allah sebut, maka akan ada orang-orang lain yang duduk di posisi-posisi kamu yang akan mempertahankan agama Allah kalau kamu tak nak untuk mempertahankan agama Allah itu. Dan bila mana kita tak nak bersama dengan perjuangan Islam, tak nak pertahankan agama Allah SWT, tak beri bekah kepada Allah, tak beri mudarat pada Allah SWT. Tak ada pun kata Allah ni jadi lemah, tak ada pun. Tapi Allah SWT yang maha kuat, yang maha hebat, yang maha mampu di atas segala sesuatu, tetap Allah SWT ini tetap kuat. Jadi di sini kita kena faham bahawasanya kitalah yang sangat berhajat untuk mempertahankan agama Allah. Kitalah yang sangat berhajat untuk meninggikan kalimah Allah di muka bumi. Dan dia kata kalau kita tak buat pun kerja ni, akan ada orang lain yang Allah gantikan, yang akan meneruskan kerja para nabi, kerja-kerja para rasul, insya-Allah taala, sebagaimana yang kita faham daripada ayat daripada surah At-Taubah yang saya bacakan tadi. Saya rasa cukup sekadar itu untuk hari ini, insya-Allah. Moga-moga perkongsian yang sangat ringkas ini kita dapat manfaatkan dan dapat menggunakan faedah-faedah yang kita belajar daripada kisah ini dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Dan saya mohon maaf sekali lagi mungkin ada kekurangan dari sudut penyampaian dan sebagainya, dan moga Allah beri kesihatan yang baik kepada tuan-tuan dan puan-puan dan para penderma yang ada bersama-sama dengan kita pada hari ini, diberikan terus istiqamah menderma, kerana anggaplah dia merupakan saham akhirat kita yang paling besar. Dan saya mencadangkan untuk tuan-tuan teruskan menderma kepada Turki, sebab salah satu cara untuk kita menghilangkan penyakit ini adalah dengan banyak bersedekah. Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, dawu mardakum bisadaqah, Nabi, iaitu untuk kita nak ubati sakit-sakit kita dengan banyakkan bersedekah. Saya ada kenal seorang pegawai kerajaan ini yang dia memiliki sakit yang beratlah, maksudnya kanser tahap yang tinggilah bagi saya, yang dia diceritakan oleh sahabat-sahabat kita juga. Dan bila mana dia ni bila dia tahu dia kena kanser tu, dia memperbanyakkan sedekah. Jadi dia banyak sedekah merata-rata lah, disebut ke mana-mana institusi, mana-mana tempat yang memerlukan. Yang akhirnya selepas daripada setahun saya pergi berceramah di tempat pegawai kerajaan itu, dia orang-orang pekerja staf dia ni beritahu kepada saya. Dia kata, alhamdulillah Ustaz, bos kami dah sembuh sepenuhnya. Jadi ini kelebihan yang Allah beri kepada tuan-tuan untuk terus berinfak kepada Turki. Saya mohon dan merayu untuk kita diteruskanlah dengan infak tuan-tuan itu, dan dia menjadi bukti bahawa kita ini adalah orang-orang yang beriman di sisi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga dengan infak tuan-tuan itu memberi kebahagiaan pada diri tuan-tuan di dunia dan di hari akhirat, insya-Allah. Itu saja daripada saya, wallahu taala alam. Saya tutup
majlis tazkirah pagi kita ni pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.